Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk kami. Tajuk kami ialah media sosial membawa pengaruh yang besar pada zaman era globalisasi. Pertama sekali, biar saya perkenalkan terlebih dahulu nama ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Ain Nazifah binti Muhammad Tarmidi. Kedua, Fern Brightney anak Perancis. Ketiga, Nur Syakila Nabila binti Arzami. Keempat, Siti Farah Nabilah binti Rahmat. Kelima, Nur Hafiqah Murniana binti Muhammad Nur. Dan yang keenam ialah Muhammad Cirus bin Muhammad. Baiklah, jom kita teruskan dengan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial ialah satu platform yang besar dan luas serta dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan struktur yang menyeronokkan untuk digunakan oleh semua pengguna. Selain itu, media sosial ini juga ialah laman internet yang membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Antara contoh media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat pada masa kini ialah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan juga Telegram. Media sosial juga boleh membawa kepada keburukan selain kebaikan dari pelbagai aspek. Kita sebagai pengguna haruslah bertanggungjawab untuk menitik beratkan sesuatu perkara yang disampaikan atau diterima sama ada benar atau palsu. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, media merupakan alat atau perantara komunikasi, iaitu perhubungan, seperti radio, televisyen dan akhbar. Elektronik alat atau saluran-saluran komunikasi yang berupa atau yang menggunakan alat-alat elektronik moden seperti radio, televisyen, telefon pintar dan lain-lain. Manakala menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula, sosial merupakan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dan bersifat kemasyarakatan. Dan akhir sekali, menurut tokoh ini daripada McGraw-Hill Dictionary mengatakan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan cara menciptakan, berbahagi serta bertukar informasi. Itu daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, nilai yang dapat diterapkan dalam media sosial. Terdapat dua, iaitu nilai positif dan nilai negatif. Bagi nilai positif, sikap yang tanggungjawab. Pengguna media sosial perlu bijak dan bertanggungjawab ketika memberi komen dan pendapat. Seterusnya, pengguna media sosial perlu memastikan setiap perkara yang dilaporkan dan dikongsi di laman sosial memberi impak positif dan tidak menjejaskan reputasi mana-mana pihak. Seterusnya, sikap hormat menghormati di antara individu dan kaum yang lain perlu diamalkan di negara yang mempunyai pelbagai etnik dan agama. Selain itu, komen sensitif terhadap agama dan kaum perlu dibendung untuk mengelakkan ketegangan etnik dan konflik agama dan kaum. Dan akhir sekali, pihak berkuasa seharusnya tidak berkompromi atau memberi muka kepada individu yang tidak sedar diri dan menyemarakkan sentimen perkauman, agama dan kebencian terhadap golongan lain. Bagi nilai negatif pula, pertama, nilai negatif yang diperoleh ialah pembaziran masa. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak muda pada zaman sekarang banyak menggunakan platform media sosial untuk mengisi masa lapang mereka. Kedua, anak-anak muda akan menjadi leka setiap masa. Malah mereka juga akan mudah untuk meninggalkan tanggungjawab mereka. Yang ketiga, mudah terpengaruh dengan media sosial juga merupakan nilai negatif bagi pengaruh media sosial pada zaman era globalisasi ini. Dan yang keempat, platform media sosial dapat mempengaruhi jiwa atau minda generasi muda zaman sekarang. Dan yang terakhir, media sosial merupakan suatu tempat untuk menyebarkan berita yang berlaku dan perkara yang bebas kerana platform media sosial tiada tapisan untuk setiap pengguna. Seterusnya, punca media sosial. Punca yang pertama adalah arus pembolehan, yang di mana arus pembolehan membawa maksud zaman berkembang pesat, terutamanya dari segi teknologi. Malaysia telah melakukan pelbagai usaha dengan menggunakan media sosial ini untuk mendapatkan nama
agar setanding dengan negara-negara yang lebih maju. Rakyat Malaysia telah menggunakan media sosial ini sebagai satu platform untuk mendapatkan berita dengan lebih cepat dan mudah. Walau bagaimanapun, terdapat kesan buruk seperti berita yang disampaikan itu tidak tahu sejauh mana kebenarannya dan akan memburukkan lagi nama baik seseorang. Punca kedua adalah disebabkan pengaruh budaya barat. Sedia kita maklum, negara barat banyak menggunakan media sosial ini berbanding negara kita. Oleh yang demikian, disebabkan negara Malaysia tidak mahu ketinggalan dan mahu setanding dengan negara lain, jadi Malaysia telah mengambil inisiatif dengan menggunakan media sosial ini. Terdapat budaya asing yang telah melawan arus dominan budaya tempatan dan mendatangkan kesan buruk kepada pengguna. Sebagai contoh adalah LGBT, gay, lesbian, biseksual dan transseksual. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat bertanggungjawab dan prihatin hendaklah memastikan penggunaan media sosial tidak terkawal sepenuhnya oleh negara barat. Yang ketiga adalah disebabkan sikap ingin bercuba sesuatu yang baru. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat mula terdedah dengan persekitaran yang kian membangun. Sebagai contoh, negara barat menggunakan aplikasi TikTok untuk memperkembangkan bakat atau menyampaikan sesuatu ilmu. Hal ini telah menarik rakyat Malaysia untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan sama apa yang budaya barat lakukan. Media sosial ini juga membawa kesan buruk sekiranya penyampaian yang dihasilkan berunsur negatif, di mana falsafah pendidikan kerajaan berhasrat untuk memupuk insight yang seimbang dan harmoni kesepaduan ilmu pendidikan secara berterusan. Kesimpulannya, tidak salah untuk mencuba sesuatu yang baru, tetapi mestilah berlandaskan agama dan kaum. Media sosial sebagai alat pemasaran produk. Suatu medium yang berangkaian di mana boleh menghubungkan antara pengguna dengan pengguna yang lain. Kebanyakan masyarakat berkomunikasi dan mempelajari bagaimana untuk menyesuaikan diri dalam seluk-beluk dunia perniagaan pada masa kini, iaitu perbualan dan rangkaian. Pelbagai sesawan dicipta dengan pelbagai perkhidmatan yang tersendiri. Bidang perniagaan turut mengambil kesempatan untuk mengembangkan dan mempromosikan produk-produk dan perkhidmatan mereka dalam dunia IT global. Pemasaran perniagaan melalui media sosial mempunyai pelbagai kelebihannya yang tersendiri berbanding media tradisional. Perkembangan teknologi maklumat. Perkembangan ini dapat dilihat dari konsep sejahtera dalam kalangan masyarakat. Teknologi memudahkan proses komunikasi apabila kewujudan telefon pintar yang mana dahulunya telefon bimbit hanyalah sebagai lambang kemewahan atau barangan eksklusif. Pengaruh perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencari pekerjaan. Masyarakat amat digalakkan untuk mengisi borang secara atas talian online supaya tidak perlu lagi bersusah payah beratur panjang. Perkembangan teknologi maklumat banyak membantu dunia untuk mencapai kemajuan, seterusnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Media sosial sebagai alat komunikasi dan penyampaian maklumat. Kita dapat berkomunikasi dan berkongsi pelbagai maklumat kerana ia dapat disampaikan melalui perantaraan media sosial kepada masyarakat di dalam atau luar negara. Dengan adanya media sosial juga, kita dapat berkomunikasi dengan semua masyarakat di seluruh pelosok dunia. Pengguna dengan mudah dapat berkomunikasi melalui blog-blog, wiki, forum dan jejaring sosial. Falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat untuk memupuk insan seimbang dan harmonis melalui kesepaduan ilmu dan pendidikan secara berterusan. Penyebaran ilmu pengetahuan yang luas. Di dalam medium ini, manusia dapat menimba pelbagai ilmu pengetahuan yang luas. Seseorang individu itu berupaya untuk menyampaikan dan menerima segala maklumat dengan pantas dan efisien. Ilmu yang disampaikan juga tidak terbatas dengan faktor luaran seperti kekangan wang, masa, fizikal dan sebagainya. Boleh dikaitkan juga dengan faktor masa. Kebanyakan masyarakat kini selalu sibuk dengan rutin harian mereka sehingga mereka tidak sempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Oleh itu, masyarakat di pelbagai usia dapat mempelajari banyak ilmu pengetahuan tanpa sepadan dengan melalui media sosial. Kesimpulan, tuntasnya, media sosial sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pola kehidupan kita. Setiap warga masyarakat haruslah menggunakan media sosial dengan bijak dan berhati-hati. Penggunaan yang meluas menyebabkan terdapatnya penyalahgunaan maklumat dan mendatangkan mudarat sekiranya ia tidak dibendung. Di samping itu,
pihak berwajib juga haruslah menghadkan penggunaan media sosial mengikut umur yang sesuai. Oleh itu, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.